Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Mahfar bin Mahdan atau dipanggil Midun. Saya hendak berkongsi bagi menerangkan bagaimana cara atau teknik khusyuk di dalam solat. Tujuannya tidak lain untuk memperelokkan lagi solat yang sedia ada. Sebelum saya hendak menerangkan cara-cara khusyuk dalam solat, saya ingin menerangkan terlebih dahulu apa itu manusia. Saya bagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama yang dipanggil zahir ataupun jasad ataupun badan. Kedua, batin iaitu roh. Dan yang ketiga, akal fikiran. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan. Badan kita tidak ubah seumpama sifat orang yang sudah mati. Sungguh pun orang mati ada mata, ada telinga, ada mulut. Tetapi mata, telinga dan mulut tidak berfungsi apa-apa, melainkan adanya roh dan akal fikiran. Kita sekarang hanya tahu untuk menjaga isi perut supaya sentiasa kenyang, jaga tubuh supaya sentiasa tertutup dengan pakaian cantik. Sedangkan roh dan akal tidak pernah diambil kisah oleh kita untuk menjaganya. Sedangkan untuk menjaga roh, ianya tidak perlu kepada makanan lazat, rumah besar atau wang ringgit. Perkara lain dapat kita ingat dan dapat kita jaga. Tetapi perkara roh tidak pernah kita ambil kisah. Sedangkan penjagaan roh terhadap diri kita tidak ternilai besarnya, iaitu dengan menjaga tubuh kita dikerumuni semut, menjaga kita semasa kita tidur, mengepam jantung siang dan malam tanpa henti, memberi kita membesar seperti yang ada sekarang, membuat kita rasa kenyang selepas makan dan sebagainya. Itu semuanya merupakan sebahagian dari tanda-tanda penjagaan roh terhadap tubuh badan jasad kita. Manakala apa pula sumbangan kita terhadap roh? Roh yang menjaga kita semasa kita masih hidup. Sepatutnya rohlah yang menjadi raja dalam pemerintahan jasad. Sebaliknya, roh pula telah menjadi sebagai kuli atau hamba kepada kita. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan. Roh menjadi kuli, mengepam darah dari jantung, mengeluarkan peluh dan dari kulit dan mengeluarkan air liur dari mulut. Rohlah yang membesarkan kita dari mula kecil sebesar tapak tangan ibu. Kini jadi besar seperti yang ada sekarang. Cuba tanya pada diri, pernahkah
pernahkah kita bacakan Fatihah pada roh kita sendiri setiap hari sekurang-kurangnya 5 kali satu hari? Cuba kita fikirkan. Kita fikirkan sejenak. Sekiranya kita tiada di dalam dunia ini, siapakah yang akan membacakan Fatihah untuk diri kita? Sekiranya ada anak atau orang lain yang membacanya, itu hanya sekadar bonus atau subsidi saja. Roh pernah mengakui dan menyaksikan di alam arwah serta mengenal bahawa Allah itu adalah Tuhan yang esa. Sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran dengan berfirman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alastu birabbikum qalu bala syahidan. Artinya, adakah aku ini Tuhan kau ataupun Tuhan kamu? Mereka menjawab, ya, engkaulah Tuhanku dan aku menjadi saksi. Roh juga tidak dijadikan atau dihantar di dalam dunia ini, melainkan ada hikmah, yaitu keambaan, yaitu beribadat dan berbakti kepadanya. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Artinya, aku jadikan jin dan manusia melainkan beribadah atau semata-mata beribadah kepadaku. Dan di dalam surah Taha ayat 14 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li zikri. Dengan artinya, sesungguhnya aku Allah, tiada Tuhan yang disembah melainkan aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sembahyang, iaitu solat bagi mengingatiku. Jadi bagaimana untuk mengingati Allah? Sekiranya mulut membaca, fikiran dan hati entah ke mana perginya. Di akhirat kelak yang akan ditanya dan disoal adalah roh, dan di sebaliknya jasad pula akan hancur di mamah ulat hingga menjadi tulang belulang di dalam kubur. Maka untuk mendapatkan khusyuk di dalam solat, hendaklah semua anggota, tidak kira anggota zahir, iaitu jasad, maupun anggota roh dan juga akal fikiran, digabung menjadi anggota yang lengkap dalam melaksanakan khusyuk dalam solat. Jadi untuk ini, saya akan menerangkan bagaimana cara-cara atau teknik untuk mendapatkan khusyuk di dalam solat. Hanya 4 saja. Dari beberapa teknik yang akan saya terangkan pada hari ini. Sebelum saya menerangkan 4 perkara tersebut, saya ingin memberitahu bahawa tanda hampir kita kepada Allah
itu adalah apabila sudah sampai kepada tahap kehadiran rasa di dalam hati. Tanda kita telah sampai kepada rasa itu apabila tidak lagi memandang balasan syurga atau ganjaran pahala atas amalan yang kita kerjakan, melainkan suci bersih hati kita tertuju kepada Allah dengan tidak bercampur dengan ingatan yang lain selain Allah, iaitu dengan ikhlas. Jadi tolong dengar baik-baik apa yang hendak saya katakan. Carilah solat dalam diri. Yang pertama, di manakah masjid yang kita minati? Seperti Masjid Abu Bakar di Johor Bahru, ataupun masjid yang dalam keadaan tenang di tepi laut seperti di Tanjung Surat, di Pengerang sana. Okay. Jadi tujuannya ialah supaya roh kita berada di depan mimbar. Di depan mimbar. Roh kita berada di depan mimbar. Dan kita sekarang berada di sini. Di rumah contohnya. Jadi kita membayangkan bahawa roh kita berada di mimbar. Pada ketika kita nak bentangkan sejadah, maka roh yang di sana sama-sama dalam waktu dan masa yang sama itu hendaklah kita serentak. Kita makrifatkan bahawa, sekali lagi saya terangkan, bahawa roh kita berada di mimbar sana dengan pakaian yang kita, contohnya kita pakai baju Melayu, dan di sana dengan pakaian jubah yang berwarna putih ke, warna hijau ke, tak kira. Janji roh tu berada di mimbar. Okey. Jadi yang kedua, mulut, fikiran dan hati hendaklah serentak. Serentak 3 dalam 1. Sepada zat, sepada sifat, sepada asma' dan sepada af'al. Contoh 1, 2, 3 hendaklah kita membaca sama, serentak. Iaitu apabila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah seterusnya. 3 dalam 1. Okay. Dan ketiga, sekiranya ataupun hendaklah kita membaca Fatihah, sama ada kita membaca ayat Fatihah itu dengan mulut, fikiran dan hati itu jangan sesekali diubah dengan bahasa Melayu. Cukuplah kita di dalam hati ataupun fikiran dibaca dengan bahasa Arab saja. Okay. Dan yang keempat, sekiranya masih sangsi, sama ada
fikiran atau hati, mengikut bagaimana mulut membaca. Sanksi sama ada fikiran kita atau hati kita mengikut ke atau tidak bagaimana yang mulut membaca, maka hendaklah ditukarkan suara yang di dalam dengan suara orang lain. Tak kira orang itu ustaz ke, penyanyi nasyid ke, penyanyi rock ke, orang yang membaca Quran ke, ustaz, ustazah ke, tak kira lelaki ataupun perempuan, semuanya boleh. Tetapi janganlah suara itu ataupun kita mengikut suara itu. Kalau sekiranya suara itu penyanyi, jangan kita ni sebagai penyanyi. Maka hendaklah suara itu mengikut bagaimana kita membaca ayat-ayat di dalam solat hingga salam. Cukuplah di sini. Dahulu saya sampaikan perkongsian ini, insya-Allah dalam masa yang akan datang saya akan menyambung lagi perkara yang berikutnya, kerana perkara tersebut belum lagi selesai. Mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk ke jalan yang benar dan lurus, serta limpahan taufik dan hidayah daripada Allah. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.